Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada SNK SAAS. Saya Aina Farisha dan juga partner saya Nur Zafira. Dalam video kali ini kami akan bercerita tentang ciri-ciri masyarakat agraria yang berada di China dan juga di Belanda. Jadi, mari kita teruskan video ini dengan ciri-ciri masyarakat agraria di China. Ciri yang pertama adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini terbahagi kepada dua, iaitu pertanian sara diri dan juga pertanian komersial. Sara diri, sebahagian besar daripada penduduk China terlibat dalam aktiviti bercucuk tanam. Antara tanaman makanan yang ditanam oleh masyarakat agraria ialah seperti millet, kuah liang, gandum, barley, padi dan oat. Pertanian komersial. Menjelang abad ke-16 dan 17, ekonomi kapitalis mula bertapak di China. Perkembangan ini telah menyebabkan tanaman komersial seperti tembakau, kapas, mulberry dan tebu diperkenalkan. Ciri yang seterusnya, pentempatan. Masyarakat agraria dalam Tamadan China mendirikan pertempatan mereka di kawasan lembah Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Pertempatan masyarakat agraria ini terletak di kawasan Tanah Pama yang terletak di bahagian China Selatan. Seterusnya, sistem pengairan. Petani di China punya banyak kemahiran, antaranya dalam membina terusan dan mengawal saluran air sungai. Empangan juga turut dibina untuk membekalkan bekalan air yang mencukupi bagi kawasan-kawasan pertanian. Selain itu, tambak juga dibina untuk mengelakkan banjir memusnahkan kawasan pertanian. Projek ini dijalankan oleh pemerintah untuk mengairi kawasan pertanian. Peningkatan teknologi turut memperkenalkan kaedah sistem penanaman bergilir, tanaman dua pusingan dan pengkhususan dalam pertanian. Akhir sekali, kesuburan tanah mengamalkan penanaman bergilir dan menggunakan baja. Kesimpulannya, masyarakat agraria di China berkembang dengan maju dan pesatnya. Apakah ciri-ciri masyarakat agraria di Belanda pada abad ke-16 dan 17 Masihi? Antara ciri-ciri masyarakat agraria Belanda, kegiatan ekonomi, pertempatan, peningkatan teknologi, sistem pengairan dan kesuburan tanah. Apakah yang menyebabkan kewujudan masyarakat agraria di Belanda? Penggunaan teknologi baru dalam bidang pertanian dan peternakan menyebabkan lahir masyarakat agraria di Belanda. Belanda juga membekalkan hasil pertanian dan produk tensu ke negara-negara lain sejak abad ke-16 dan 17. Kegiatan ekonomi pertanian yang dijalankan termasuk penanaman tanaman dagangan seperti fodder, ham, biji kol, biji rin seperti barley, gandum, kekacang, manakala penanaman sayur-sayuran seperti lobak, tumbar dan bawang. Aktiviti peternakan kambing dijalankan di Pulau Greek yang membekalkan keju dan mentega kepada penduduk bandar. Manakala aktiviti peternakan lembu dijalankan di Holland dan Friesland. Sektor ini didorong oleh pertambahan penduduk di bahagian timur Belanda. Pertambahan penduduk menyebabkan muncul pusat horticulture. Perkembangan ini meliputi penanaman sayur-sayuran seperti Paranus di Equisen, buah-buahan strawberry di Aalsmeer, dan bunga tulip dan bunga hope untuk menghasilkan minuman keras di Hertogenbosch. Kemajuan sistem pengangkutan air menyebabkan pembangunan sektor horticulture. Petani di Belanda mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam memelihara kesuburan tanah.
Aktiviti membongkar tanah, buang rumput dan tanaman rosak, gunakan baja asli adalah untuk kekalkan kesuburan tanah. Masyarakat agraria di Belanda amalkan sistem tanaman bergilir untuk pelihara kesuburan tanah. Tempatan masyarakat agraria terletak di pinggir pantai kerana terdapat tanah yang subur. Masyarakat agraria menjalankan usaha penebusan guna tanah untuk luaskan kawasan pertanian. Seluas 127,000 hektar ditebus guna untuk aktiviti pertanian. Masyarakat agraria di Belanda mendirikan kincir angin untuk menyalurkan air dari tanah yang ditebus guna. Antara peningkatan teknologi masyarakat agraria ialah sistem penggiliran tanaman, sistem penanaman rumput ternakan, penciptaan peralatan pertanian iaitu tenggala, sistem penanaman deretan dan sistem batas. Hal ini menyebabkan negara Belanda muncul sebagai negara paling maju dalam bidang pertanian di Eropah pada abad ke-16 dan 17 Masihi.